Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua pagi ni? Sekejap ya, dia nak setting sedikit. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, berjumpa lagi pada hari ini dalam sesi saya untuk berkongsi berkenaan dengan ilmu emas. Okey. So, kepada yang belum mengenali saya adalah Nur Asiah binti Ismail, merupakan priority dealer public gold yang giat berkongsi berkenaan dengan ilmu emas di platform FB dan juga secara offline lah. Okey. So, saya bukanlah pakar, tapi saya belajar daripada pakar. Okay, so mentor saya dalam ilmu emas adalah Cik Muhammad Zulkifli Syafi'i yang merupakan mentor emas Malaysia lah. Okay, yang dah membimbing lebih 6,000 orang penyimpan emas di bawah direct lah, bawah bimbingan beliau, dan empayar emas penyimpan emas beliau berjumlah 140,000 lah. Okey. So memang dah proven lah ilmu emasnya dah dipercayai ramai, dah diproven lah dilaksanakan oleh ramai orang lah. Okey. So dan juga saya juga berguru dengan Encik Syukur Hashim, iaitu yang lebih dikenali sebagai Mahaguru Emas Malaysia. So insya-Allah ilmu yang saya kongsikan adalah ilmu yang tepat lah, insya-Allah tepat untuk diikuti dan macam dipercayai oleh tuan-puan. Okey, Cik Zulkifli juga adalah menulis buku ni, iaitu buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat, yang adalah buku yang bestseller dan ilmu-ilmu dalamnya adalah sangat praktikal lah, bukan teori. So praktikal untuk kita nak gunakan sebagai penyimpan emas yang nak memulakan simpanan emas sebagai kita punya salah satu portfolio kewangan, sangat-sangat baguslah. So saya sarankanlah beli buku ni untuk nak tambah baik kita punya ilmu pengurusan kewangan dan juga menaik taraf pengurusan kewangan kita. Okey, so hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan emas sebagai backup belanja hangus. Okey, so emas sebagai backup belanja hangus. So apa backup belanja hangus ni? Okey, so belanja hangus ni apa? Belanja hangus ni maknanya kita beli barang, lepas tu habislah, maknanya kita beli barang dan duit tu habis macam tu saja. Tapi dengan emas kita boleh jadikan dia tak habis macam tu. Maknanya kalau kata dengan emas, maknanya bila kita benda tu kita ada emas, lepas tu kita jual, contohlah kita pajak, biasanya kita pajak, lepas tu kita tebus balik. Benda yang kita nak beli pun dapat, win-win situation, benda kita nak beli dapat, emas kita pun ada. Contoh yang terdekat kan, macam contoh sekarang ni kan ramai kan anak-anak masuk universiti kan. So tiba-tiba je anak kata, saya nak kena pakai laptop baru mak, spek yang lama ni tak elok, so tak sesuai dengan saya punya kos, nak kena beli yang baru, upgrade yang baru. So mungkin tambahlah kan, kena beli yang baru. So duit tu kita tak ada spend lagi lah, kita tak ada lagi allocation yang tu. Okay, so kena ada bajet baru. So kalau yang jenis yang tak banyak menyimpan kan, ni bolehlah, yang dah ada emas, boleh je kita habiskan, bukan habislah, maknanya kita pajakkan emas tu untuk allocation nak beli laptop baru untuk anak ni. Dalam masa yang sama kita kena pajak balik lah, sebab kita memang kena pajak lah kan, sebab kita dah pinjam duit dengan Arahnu, kita pergi pajak dekat Arahnu, then kita pajak balik. Contoh kata dia dah bagi masa dalam masa 6 bulan, kita pajak balik. So dalam masa 6 bulan kita akan pajak balik benda tu, sebab sebenarnya masa tu kita dah berhutang. Jadi kita punya aura untuk bayar hutang sebenarnya lagi tinggi, lagi bagus daripada aura kita nak menyimpan. So contoh kata kita ada option lah, kita nak pakai simpanan ataupun kita nak pakai emas. So kalau pakai simpanan, kalau kita takut kita ni memang tak boleh simpan balik benda tu, dan mungkin kita nak benda tu kita nak spend, nak tinggalkan di situ sebagai dana kecemasan, ada benda lain lagi yang kecemasan. Contoh kata tiba-tiba sakit ke apa ke, na'udzubillah lah kan, tapi contoh sakit ke apa ke, kereta meragam ke kan, yang kita tak boleh nak agak. So mungkin kita boleh
apa yang itu kita tinggalkan kat situ dan kita pergi pajakkan emas kita. Dalam masa yang sama nanti kita akan pajak balik, kita akan tebus balik kita punya emas tersebut. So anak kita at the end, anak kita dapat laptop, emas kita pun tak habis. So untung ke macam tu? Okey, kalau dari segi kira-kira dia, charge untuk buat pinjaman Al-Rahnu ni dalam 1.15% lah sebulan. Tengoklah kita kena survey lah. Okey, lain pajak, lain dia punya charge, tapi kebahagiaan macam tu, 1.15% sebulan ataupun 13.8% setahun. Okey, so dia lagi rendah lah daripada kalau kita pinjam kad kredit. Kita guna duit kad kredit, lepas tu kita bayar balik, dia lagi rendah lah daripada yang tu. So, tapi beauty-nya bila yang ini, bila kita simpan, bila kita simpan, bila kita simpan, kita simpan emas, maknanya kita simpan emas tu kita dah ada, kita dah simpan dulu. Sebenarnya dia dah jadi macam kita simpan dulu maknanya simpan wang, kita dah simpan, tapi ni kita simpan emas, kita simpan dulu baru belanja, lepas tu kita simpan balik. Bila kita simpan balik, sebabnya kita nak pajak tu, kita simpan balik duit kita, kita dapat balik emas kita. So maknanya win-win situation tadi, emas kita dapat, laptop anak pun kita dapat. Tapi bila kita guna kad kredit, contoh kad kredit lah kan, kita belanja dulu, sebabnya kita tak ada simpanan. Macam contoh kita tak ada simpanan, kita belanja dulu, lepas tu baru bayar. Akhir sekali simpanan kita tak ada juga, sebab kita memang tak ada pun. Macam contoh tadi, kita ada cagaran emas, tapi kita tak ada cagaran, so maknanya simpanan kita memang tak ada juga. Okay, so kalau sama juga kalau kita ambil pinjaman peribadi kan, kita belanja dulu, kita bayar, lepas tu baru kita bayar, sama. So tak ada simpanan. Okay, so kalau kita pakai yang duit simpanan kita sendiri pun, kalau kita yang jenis yang kurang konsisten nak menyimpan, dia macam, kalau saya lah, lambat sikit lah kita nak simpan balik duit tu. Sebab macam banyak aja benda-benda lain kita nak beli kan. Itu aura emas tu. Bila kita dah pajak, kita akan hope macam mana pun, by hook by group, kita akan pergi tebus. Sebab itu emas kita sayang kan. Kita sayang emas tu, kita tak nak benda tu hilang. So benda tu memang akan jadi adalah. So at the end of the day, anak kita dapat laptop, emas kita pun dapat balik. So itu kat situ psikologinya kita dapat atasi masalah yang macam masalah anak kita nak dapat laptop tu. Itu beauty-nya bila kita ada emas. Bila beauty-nya kita ada emas. Kalau ada duit tu, dia lain sikit lah aura dia. Okay, so mana saya dapat belajar benda ni semua? Saya belajar daripada buku lah. Daripada buku yang saya tunjuk tadi kan. Itu sama tu. Buku Wang Emas dan buku Misi Bebas Hutang. Itu pun saya ada, tapi saya tak ada kat sini masa ni. Okay, Misi Bebas Hutang. Wang Emas dengan Misi Bebas Hutang. Wang Emas dengan Misi Bebas Hutang ni sangat-sangat saya rekomenkan. So saya berani jamin, siapa yang baca dua buah buku ni, baca dengan habis lah, dah baca dan apply lah. Jangan baca saja tak apply kan. So tahap kewangan dia akan semakin baik, insya-Allah. Sebab maknanya dua buah buku ni akan komplement untuk tuan-puan boleh manage urus kewangan tuan-puan dengan lebih baik, insya-Allah. Sebab saya dah baca dua buah buku ni dan saya implement, dan juga tambah lagi lah, saya ada belajar sedikit daripada Tuan Zadi Ismail untuk pengurusan kewangan, macam mana nak macam mana nak kawal hutang, macam mana kita nak boleh bayar hutang dengan lebih baik. So kita tambah lagi tu lah. So maknanya memang kita kena ada ilmu lah. Kena ada ilmu. Apa-apa kena ada ilmu. So kena ada ilmu dan bacalah dua buah buku kewangan ni. Buah buku memang dua-dua ni kewangan sebenarnya. Wang Emas pun pasal kewangan, Misi Bebas Hutang pasal kewangan. Sebab tak ada siapa nak kisahkan kewangan kita kecuali kita sendiri. So kalau kita tak menyimpan, tak kisahlah tuan-puan. Kalau tuan-puan sangat boleh menyimpan melalui duit, tak ada masalah. Boleh simpan melalui duit. Tapi kalau ikut pakar kewangan menyarankanlah at least, contohnya Tuan Azizi Ali, dia menyarankan 10% daripada nilai kekayaan kita. Macam contoh, kita ada duit kata 30,000 duit kita dalam bentuk tunai, 3,000 kita kena tukarkan dia kepada bentuk emas.
Ini pakar cakap, bukan saya cakap, pakar kewangan cakap, Tuan Azizi Ali. Tapi kalau yang luar-luar negara, dia lagi tinggi lah. Ada yang pergi sampai 50% daripada nilai kekayaan. Tuan Azizi Ali ni yang paling moderate lah, yang paling rendah, minimal dia 10%. Sebab sebenarnya emas ni sebagai insurans kewangan kita. Nanti saya akan kongsikan apa yang katakan insurans tu. Yang ini saya kongsikan hari ini berkenaan dengan emas sebagai backup belanja hangus. Macam mana beauty-nya, bila kita ada emas, maknanya kita boleh kontrol kita punya simpanan tu supaya ianya tak habis, tak hangus begitu saja ditelan oleh belanja hangus yang kita perlu buat tersebut. Okay, so setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. So kalau ada sesiapa yang berminat nak tahu macam mana nak boleh mula simpan emas kan, boleh saja WhatsApp saya ataupun nak call direct pun boleh, insya-Allah. Jangan malam lepas pukul 12 lah kan. So kalau insya-Allah sebelum tu, insya-Allah saya bantu tuan-puan untuk mulakan simpanan emas di nombor tadi hanya disebut tu 0192773155. Dengan public gold sangat mudah, patuh syariah lagi. Saya takkan menyimpan lah kalau tak patuh syariah kan, sebab kita sebagai orang Islam kita nak yang patuh syariah, mudah dan murah. Mana nak cari yang murah? 100 dah boleh mula simpan emas. Ya, 100 0.3 something lah kalau hari ni kan, sebab dia hari ni RM252 1 gram. Okey, untuk harga emas akaun lah. So harga emas yang lain tu dia ikut harga emas dunia. Boleh tengoklah dalam website publicgold.com.my. Okey, so itu sahaja. Kalau ada manfaatnya boleh sebar-sebarkan video ini, dan semoga pengurusan kewangan tuan-puan akan lebih baik lah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.